Untuk soalan pertama ialah bagaimana saya membina FB Ads. Ini merupakan langkah-langkah saya membina FB Ads saya. Saya memilih untuk 2 hari serta pembayaran sebanyak RM4.40 untuk 1 hari. Ini kerana saya ingin mendapatkan tindak balas yang cepat daripada customer saya. Gambar serta caption yang saya letakkan merupakan yang mudah difahami oleh customer saya. Serta gambar tersebut merupakan gambar latest daripada produk by tim kekasih Dermavens. Dan ia dapat memberikan information yang berguna kepada customer saya. Yang seterusnya, ini merupakan metod pembayaran online saya yang sebanyak RM8.80 untuk mengiklankan saya punya FB. Step yang seterusnya adalah engagement. Engagement merupakan satu step yang sangat penting kerana step ini akan menunjukkan siapa audiens saya itu target customer. Daripada engagement juga, saya mengenali di mana hasil saya punya iklan FB saya, lokasi yang patut saya letakkan serta target customer saya daripada pelbagai segi. Untuk audiens, saya meletakkan daripada umur 18 sehingga umur 65 dan saya juga tidak menspesifikkan kepada gender walaupun target customer saya adalah merupakan perempuan. Hal ini kerana saya ingin memberi peluang serta menarik minat pelbagai selain daripada golongan wanita. Kerana produk saya ini saya tidak menspesifikkan kepada perempuan kerana ada juga golongan kaum lelaki yang membeli untuk orang tersayang. Contohnya seperti mak, kakak, adik perempuan, kawan perempuan serta kepada isteri yang tercinta. Jadi ini merupakan satu peluang kepada saya untuk membuka kepada golongan lelaki walaupun golongan lelaki bukanlah saya punya target customer. Ini merupakan antara post yang saya post di FB page saya. Jadi apabila saya ingin melakukan FB Ads, saya harus memilih satu post dengan post yang telah saya lakukan dengan caption yang bersesuaian. Jadi saya memilih post yang saya rasakan merupakan satu konten yang penting iaitu promosi. Kerana promosi ini masih mempunyai masa yang agak lama dan ia dapat menarik perhatian pembaca dan customer saya. Kerana promosi tersebut merupakan promosi untuk edisi produk terbaru. Jadi ini merupakan satu kreativiti yang saya lakukan dalam pembinaan FB Ads saya. Dan kempen yang saya lakukan ialah promosi. Untuk soalan yang kedua pula ialah insight dan saya akan menerangkan tentang insight yang saya perolehi daripada hasil periklanan FB saya. Seperti yang puan dapat lihat, ini merupakan peta yang saya perolehi, recommendation daripada followers saya, push engagement sebanyak 56 dan video saya pada tanggal 15 Mac sehingga 21 Mac sebanyak 23 dan page followers yang telah follow saya pada 15 sehingga 21 sebanyak 25 followers. Dan ini merupakan saya punya peta. Seterusnya ialah page view sebanyak 11 dan page liker saya adalah sebanyak 24 likes. Dan post reach yang telah saya dapati sebanyak 51 orang. Ini merupakan peta untuk saya punya FB Ads. Insight yang diperolehi daripada tarikh yang telah saya tetapkan sehingga 21 Mac. Advertising summary yang saya perolehi daripada performance daripada post saya ialah saya mendapat sebanyak 276 reach dan post engagement sebanyak 2. Di atas saya punya post yang saya pilih untuk diboostkan. Ini saya punya insight untuk kempen saya. Saya mendapat bajet saya ialah pada harga sebanyak RM4.40 dan result yang saya dapat ialah saya mendapat sebanyak 274 reach dan impression sebanyak 291 impression. Dan ini merupakan satu
keputusan yang baik untuk saya mengambil tindak balas dan tindakan yang perlu saya lakukan untuk mempromosikan saya punya FB ad. Dan ini location yang saya letakkan, iaitu di dalam Malaysia sendiri, iaitu di area Shah Alam, dan mempunyai tempat yang spesifik. Jadi jika pelanggan ingin menempah produk, ingin membeli produk, mereka hanya boleh tahu di mana lokasi saya untuk memperoleh jika mereka berada di kawasan yang sekitar saya. Ini adalah summary untuk kempen saya. Dan untuk saya punya target customer, seperti yang saya katakan, saya buka kepada lelaki dan perempuan. Jadi di sini dapat lihat insight bahawa golongan perempuan lebih banyak yang reach dan tertarik terhadap pengiklanan produk saya berbanding dengan golongan lelaki. Akan tetapi hal ini tidak mengapa, kerana ini saya dapat membuat kesimpulan bahawa golongan lelaki juga mempunyai tarikan tetapi pada jumlah yang sedikit. Dan ini dapat membuat keputusan serta kesimpulan atas promosi. Manakala daripada kita lihat daripada segi umur pula, golongan perempuan lebih ramai yang reach dan memberi impression daripada golongan lelaki seperti gender tadi. Oleh itu di sini kita dapat membuat kesimpulan bahawa golongan dewasa lebih banyak tertarik terhadap produk kosmetik daripada golongan kanak-kanak. Seterusnya untuk soalan ketiga adalah what is the marketing used to boost my sale? Saya pilih 4, iaitu yang pertama ialah daripada segi planning, management, social media dan website design. Okey, daripada segi planning, I spend much on FBS, which is cost me RM4.40. So the total that I need to pay is RM8.80. So total sebanyak RM8.80 ini merupakan tidaklah sebanyak mana, tapi saya punya reason kenapa saya memilih total hanya sebanyak RM8.80. Dan saya juga memilih hanya untuk 2 hari jangka masa untuk pengiklanan FB saya, iaitu pada 22 hari bulan 3 sehingga 23 hari bulan 3 pada pukul 2 lebih, iaitu di mana waktu dia adalah merupakan 24 jam. Hal ini kerana saya ingin mendapatkan tindak balas customer dengan cepat. Oleh itu saya mampu dan saya dapat membuat keputusan untuk post akan datang dan pengiklanan. Seterusnya ialah daripada segi management. Macam mana saya manage untuk boostkan lagi saya punya sale. Okey, yang pertama ialah saya join satu grup peniaga online, iaitu grup business online, di mana dalam grup tersebut punyai pelbagai peniaga online daripada pelbagai sudut, daripada pelbagai segi umur, pelbagai daripada gender. Jadi dalam grup ini saya manage macam mana saya nak boostkan lagi saya punya sale. Saya post saya punya sale dalam ni. Jadi di samping saya post untuk untuk jual saya punya produk, saya juga dapat menarik perhatian peniaga yang lain, serta mereka juga dapat promotekan saya punya page, dapat share dengan kawan-kawan dalam page produk mereka yang lain. Di samping tu, saya bukan hanya untuk promote saya punya page, saya juga membuat satu kempen, iaitu giveaway kepada saya punya customer secara free.
tapi mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Antara syarat yang saya lakukan ialah mereka perlu like, share page saya, perlu like serta reach terhadap saya punya FB ads. Jadi di sini saya berinteraksi dengan customer saya, dengan orang yang melihat post saya. Yang seterusnya ialah social media. Social media yang saya gunakan semestinya saya menggunakan FB, dan daripada FB page yang saya lakukan, saya membuat FB ads. Tapi saya tidak hanya menggunakan satu social media secara online. Saya juga mempunyai pelbagai platform secara online, iaitu sebagai contohnya ialah Instagram. Instagram saya ialah kekasih_by_mira, sama juga username seperti FB page saya, iaitu kasih_by_mira. IG shop yang saya gunakan, saya juga membuat IG ads untuk mempromosikan saya punya post. So, saya telah setting dan linkkan FB saya dengan IG saya. Jadi, jika saya post dalam FB, automatik ia juga akan post di IG. Hal ini kerana tidak semua peringkat umur yang menggunakan dua platform yang sama. Sebagai contoh, golongan yang lebih berusia, mereka lebih gemar menggunakan FB kerana mostly untuk platform media sosial IG kebanyakannya pakai oleh golongan remaja dan muda. Mungkin kerana cara mereka bentuk media sosial tersebut iaitu mudah untuk mereka berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya ialah saya juga menggunakan Facebook secara bisnes, dan jika terdapat customer yang ingin berhubung dengan saya, mereka punya chat yang mereka hantar kepada saya akan dibalas secara automatik, dan ia mudah serta cepat untuk membalas chat customer saya, dan tidak membuatkan customer saya tertunggu-tunggu. Selain daripada media sosial seperti IG, FB dan juga WhatsApp Business, saya juga mempunyai website official Kekasih Limit by Mira. Ini merupakan design website saya. Antara perkara penting yang perlu ada dan yang ada dalam website saya ialah About Us, iaitu tentang produk Kekasih by Mira. Apakah itu produk Kekasih, serta produk jika mempunyai customer yang ingin saya langsung order produk Kekasih. Jadi di sini merupakan satu platform yang bagus serta sangat penting untuk customer saya jika mereka ingin mengetahui banyak maklumat daripada Kekasih Team by Mira. Selain daripada About Us dan juga produk, promotion juga diupdate dalam website ini. Hal ini kerana terdapat pelbagai promotion yang dilakukan oleh tim Kekasih. Jadi saya akan update dalam ini the latest one promotion, the latest one produk. Jadi mudah untuk customer saya mencari maklumat. Selain daripada itu, mereka juga mengetahui information. Saya akan terangkan untuk soalan 4, iaitu dua tindakan yang saya akan lakukan untuk improvekan kualiti produk yang saya lakukan sekarang ni, yang saya jual sekarang ni. So, seperti yang saya cakap pada awal tadi, saya merupakan ejen untuk tim Kekasih Delmevin. So, apa tindakan yang boleh saya lakukan ialah saya iaitu seorang ejen. So, of course, semestinya saya akan memberi tunjuk ajar, memberi bimbingan kepada saya punya bawahan saya, orang bawahan saya, iaitu dropship bawahan saya, untuk macam mana untuk deal dengan customer. So, daripada ni, saya akan beri talk lah. Saya akan pergi dekat kita orang akan ada satu campaign, satu gathering, di mana di situ setiap ketua, setiap ejen perlu mempunyai perlu talk, perlu lakukan talk. So, saya akan memberi talk kepada untuk saya punya dropship, untuk rakan-rakan saya berkongsi
Selain daripada tu, selain daripada tu, saya juga memberi rewards kepada saya punya dropship. Jika mereka telah capai target sale yang telah diletakkan lah. Sebagai contoh, ada untuk bulan tersebut, jika mempunyai produk baru yang dikeluarkan, ada target yang kita orang lakukan. So, yang kami lakukan. Jadi, oleh itu, bagi dropship saya akan meletakkan reward tertentu lah. Sebagai contohnya, saya akan memberi mereka reward seperti percutian bersama-sama dengan tim, ataupun memberi hadiah. Itu semua atas keputusan serta usaha dan tindakan yang dilakukan oleh dropship saya. Tindakan yang kedua ialah saya akan membuat paid review, di mana saya akan membuat paid review daripada Insta famous, daripada artis-artis. Sebagai contoh, kami punya founders ni merupakan artis, selebriti. So, di situ ia telah mencipta satu nama untuk customer kami, untuk customer kekasih, kerana mereka tahu bahawa produk tersebut produk yang dipercayai. Jadi, selain daripada itu, kami juga membuat kerjasama, collaboration bersama artis-artis lain. Sebagai contoh, Nilofa, artis selebriti yang mempunyai pengaruh yang kuat lah dalam industri tanah air kita. Selepas itu, saya juga akan menyumbang idea saya untuk menerusi saya punya team kepada pihak atasan, iaitu kami punya founder. Contohnya, saya akan memberikan idea yang menarik lah. Sebagai contoh, mungkin selepas ini kami akan keluarkan produk yang baru, di mana yang lain pada yang lain, ataupun kami juga membuat servis yang baik untuk customer kami. Itu merupakan satu tindakan yang baik yang dapat saya lakukan untuk improvekan kualiti produk saya. Kualiti produk tim saya, iaitu Kekasih Delmabi. Untuk soalan yang terakhir ialah present how you create FBX and the content from question 2 until question 4. Okey, daripada question 2, seperti yang kita tahu adalah insight saya punya FBX. So, daripada segi insight, seperti apa yang telah saya plan, apa yang telah saya dapati, reach serta impression pada customer saya. Dan planning yang saya lakukan itu, saya hanya spend sebanyak RM4.40 dan jumlahnya sebanyak RM8.80 untuk 2 hari, kerana ini untuk saya mendapatkan tindak balas yang cepat, reach yang cepat dan share serta like yang saya perolehi daripada customer. Jadi saya tahu tindakan seterusnya. Ini merupakan satu time management yang saya lakukan, ialah saya mengambil masa sebanyak 24 jam untuk pengiklanan FB Ads saya. Yang kedua adalah pada segi motivation. Selain daripada saya post untuk sale saya juga memberi kata motivation, dan saya akan berkongsi di FB page saya. Selain pada FB page, saya juga akan berkongsi di media sosial yang lain seperti IG, WhatsApp, di status WhatsApp dan di website, mengikut pada tarikh yang tertentu. Selain daripada itu, motivation dan juga vision yang saya ingin kecapi ialah saya ingin membuatkan para perempuan, golongan perempuan di luar sana nampak bergaya, nampak cantik, bukan untuk orang lain tapi untuk diri mereka sendiri. Jadi oleh itu, saya menolong mereka bagi yang tidak berkemampuan dengan saya melakukan satu kempen, saya membuat giveaway, saya melakukan kontes dan berinteraksi
untuk berinteraksi bersama mereka. Itu customer saya. Seterusnya yang terakhir ialah daripada segi opportunity dan passion. Saya mengambil opportunity dengan mempromote saya punya page serta penjualan dan kempen yang saya lakukan dalam grup yang telah saya join dalam